Elak malu besar, UMNO nasihati PH tak tandingi PRK Cini. Mustafa Yaakob berkata berdasarkan keputusan PRU14, gabungan undi BN dan PAS tidak mungkin dicabar oleh PH. Pakatan Harapan digesa tidak bertanding di pilihan raya kecil PRK Dun Cini supaya tidak malu besar kerana tidak mampu mencabar kekuatan Mufakat Nasional MN. Setiausaha Agung Veteran UMNO Mustafa Yaakob berkata ini kerana PH tidak mampu untuk menandingi kekuatan gabungan BN dan PAS. Sesungguhnya Cini telah sekian lama menjadi kubu kuat BN. Bagaimanapun kewujudan rancangan tanah Felda di Cini menjadikan PAS bertapak kuat di kawasan ini dan menjadi musuh utama BN. Dengan wujudnya MN, maka Cini sudah pasti milik BN ataupun MN dan PH akan sekali lagi mendapat malu besar terutama dalam suasana politik hari ini. Gabungan undi BN dan PAS tidak mungkin dicabar oleh PH, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Menurutnya pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu, UMNO menang kerusi tersebut dengan selesa meskipun dicabar oleh PAS dan PH. Pada PRU14 Dun Cini, BN menang dengan majoriti 4,622 selepas mendapat 10,027 undi atau 47.2% daripada jumlah keseluruhan undi. PAS pula memperolehi 5,405 undi dengan peratusannya 25.4% dan PH hanya mampu mendapat 1,065 undi dengan peratusan 5.0% dan hilang wang pertaruhan. Kemunculan PH hanya dalam PRU14 ketika tsunami politik katanya. Justru katanya adalah sewajarnya bagi PH untuk memberi laluan percuma kepada UMNO. Tindakan itu boleh menyelamatkan perbelanjaan SPR. Ia juga dapat membantu kerajaan di dalam usaha melawan COVID-19, katanya lagi. SPR pada 15 Mei menetapkan 4 Julai sebagai tarikh PRK Cini. Pahang susulan kematian adun kawasan itu Abu Bakar Harun, 60 tahun, kerana serangan jantung pada 6 Mei lalu. Manakala tarikh penamaan calon pula ialah pada 20 Jun. Manakala tarikh mengundi awal pada 30 Jun. Tempoh berkempen ditetapkan selama 14 hari mulai selesai penamaan calon sehingga jam 11.59 malam pada 3 Julai. Kerusi Dun itu mempunyai 21,251 jumlah pengundi terletak di bawah Parlimen Pekan yang disandang oleh bekas Perdana Menteri Najib Razak. Kita beralih ke perkembangan berita yang seterusnya. Penjawat awam terkandas di kampung boleh dibuang kerja. Penjawat awam boleh dikenakan tindakan tata tertib termasuk dibuang kerja jika tidak kembali ke pejabat selepas Aidilfitri, kata Muhammad Khairul Adib. Penjawat awam boleh dikenakan tindakan tata tertib termasuk dibuang kerja jika tidak kembali ke pejabat selepas Aidilfitri, kata Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Muhammad Khairul Adib Abdul Rahman. Menurut beliau, alasan terperangkap di kampung gara-gara melanggar larangan rentas negeri dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB tidak boleh diterima sama sekali. Sekiranya pegawai tidak boleh hadir bertugas, sama ada di pejabat atau bekerja di rumah, dia dianggap tidak hadir bertugas dan ada diperuntukkan hukuman tertentu dalam Perintah Am Bab D, Peraturan-Peraturan Pegawai Am, Kelakuan dan Tata Tertib 1993. Dalam Perkeliling Jabatan Perkhidmatan Awam JPA bertarikh 17 Mac, pegawai mesti bekerja di pejabat atau dibenarkan bekerja di rumah mengikut arahan Ketua Jabatan. Pegawai bekerja di rumah boleh diarahkan untuk hadir di pejabat pada bila-bila masa, namun jika tidak hadir tanpa mengemukakan surat cuti, boleh dikenakan tindakan tata tertib oleh jabatan masing-masing, katanya yang dipetik oleh Berita Harian Online hari ini. Muhammad Khairul Adib berkata demikian ketika ditanya mengenai tindakan yang boleh dikenakan terhadap penjawat awam yang tidak dapat kembali bekerja kerana melanggar PKPB untuk pulang berhari raya di kampung. Tegasnya, tindakan penjawat awam melanggar PKPB itu sendiri adalah menjadi kesalahan mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342. Dan mereka juga boleh dikenakan tindakan tata tertib jika disabitkan kesalahan oleh mahkamah. Kesalahan di bawah Akta 342 adalah kesalahan jenayah. Ada peruntukan di bawah Perintah Am yang memperuntukkan hukuman tertentu bergantung kepada dapatan dan hukuman mahkamah, katanya.
Berdasarkan Peraturan-Peraturan Pegawai Am Kelakuan dan Tata Tertib 1993, penjawat awam yang melakukan kesalahan boleh dikenakan hukuman tata tertib seperti amaran, denda, dilucut hak emolumen, tangguh pergerakan gaji, turun pangkat atau dibuang kerja. Semalam, Menteri Kanan Kluster Keselamatan Ismail Sabri Yaakob berkata, masih ramai yang merentas negeri dan berada di kampung masing-masing untuk meraihkan Aidilfitri tanpa mematuhi PKPB. Katanya ini terbukti dengan 14 kompaun dikeluarkan kepada mereka yang ketika itu berada di kampung masing-masing. Sambil mengingatkan semua pihak agar memandang serius pelaksanaan PKPB itu, Ismail Sabri berkata, setakat ini kerajaan masih kekal dengan keputusan tidak membenarkan rakyat untuk merentas negeri. Dalam perkongsian berita yang lain, ahli parlimen bimbang spekulasi individu terkait rasuah jadi calon TYT Melaka. MP Kota Melaka Ko Poi Etiong merujuk bekas Ketua Menteri Muhammad Ali Rustam dan anggota MPT Bersatu Zaid Mat Arif yang didakwa antara calon yang di-Pertua Negeri Baru Melaka. Anggota Parlimen Kota Melaka Ko Poi Etiong menyuarakan kebimbangan berkenaan spekulasi beberapa ahli politik yang sebelum ini dikaitkan dengan rasuah mungkin menjadi calon untuk yang di-Pertua Negeri Melaka yang baru. Ko menyebut beberapa individu yang didakwa sebagai calon untuk kedudukan itu, iaitu bekas Ketua Menteri Melaka Muhammad Ali Rustam dan anggota Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu Zaid Mat Arif. Beliau berkata spekulasi itu menimbulkan keraguan di kalangan warga Melaka terhadap kesesuaian mereka. Untuk rekod, Ali Rustam dan 3 orang ejennya telah didapati bersalah oleh Lembaga Disiplin UMNO pada 2009 kerana terlibat dalam politik wang. Manakala Zaid Mat Arif pula mempunyai kaitan dengan kes rasuah bekas Pengerusi Felda Isa Samad yang sedang berlangsung di mahkamah, katanya dalam kenyataan. Tempoh yang di-Pertua Negeri Melaka pada masa ini, Dr. Muhammad Khalid Yaakob bakal tamat pada 4 Jun ini selepas memegang kedudukan itu sejak 4 Jun 2004. Khalil antara lain pernah menjadi Menteri Besar Pahang dan Menteri Penerangan. Terdahulu Malaysia Deadline melaporkan nama Zaid disebut-sebut bagi menggalas jawatan itu. Beliau bagaimanapun enggan mengulas perkara itu ketika dihubungi Malaysia Kini. Presiden Parti Putra Ibrahim Ali sebelum ini pernah mencadangkan tradisi melantik orang politik ke kedudukan itu dihapuskan dan mencadangkan ia diganti dengan tokoh perundangan, keselamatan negara ataupun ilmuwan. Dalam pada itu, Ko menegaskan kedudukan yang di-Pertua Negeri mestilah diisi oleh tokoh yang berintegriti. Individu yang dilantik hendaklah seorang yang berintegriti, bebas dan mendapat kepercayaan awam. Contohnya, yang di-Pertua Negeri yang baru boleh dilantik di kalangan penjawat awam yang sudah bersara atau pemimpin NGO tempatan. Pencalonan boleh dilakukan berdasarkan kewibawaan dan pencapaian individu tersebut. Pada masa yang sama, individu-individu yang mempunyai rekod tercemar atau perkaitan politik yang kuat tidak wajar dicalonkan, kata anggota Parlimen DAP itu lagi. Untuk menjamin perkara itu, Ko berkata Ketua Menteri Melaka Sulaiman Muhammad Ali boleh menimbang mengadakan undian awam untuk dijadikan sebagai petunjuk kepercayaan awam terhadap mana-mana individu sebelum beliau membuat keputusan mencalonkannya. Yang di-Pertua Negeri sangat penting dalam pentadbiran negeri. Fungsi dan peranannya meliputi perkara seperti kuasa pengampunan, sumber kehormatan dan kedaulatan, pelantikan Ketua Menteri dan pembubaran Dewan Undangan Negeri. Saya menyeru agar Ketua Menteri dan pemimpin-pemimpin di Melaka lebih berhemah dalam isu ini. Pelantikan yang di-Pertua Negeri yang baru akan mencerminkan dasar dan sikap kerajaan PN dalam pentadbiran, katanya lagi. Berita yang seterusnya, Najib soal Teresa. Projek Jerantut tak boleh, tapi Ipoh Barat boleh. Saya tak mau bincang jika projek pembangunan itu baik atau tak baik, walaupun Jerantut itu memang tempat perladangan getah, kata bekas Perdana Menteri Najib Razak. Bekas Perdana Menteri Najib Razak mempersoalkan beberapa inisiatif di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial
Perkeso di Ipoh yang diumumkan ketika MP Ipoh Barat M. Kulasegaran memegang jawatan Menteri Sumber Manusia. Ini selepas bekas Menteri Industri Utama Teresa Kok mempersoalkan projek Pusat Teknologi Getah bernilai RM100 juta di Jerantut yang diumumkan hanya sebulan setelah MP Jerantut Ahmad Nazlan Idris dilantik sebagai pengerusi Lembaga Getah Malaysia LGM. Pada hantaran di Facebook hari ini, Najib menunjukkan rancangan untuk membina pusat rehabilitasi bernilai RM500 juta yang bakal menjadi paling besar di Asia Tenggara serta kaunter perkhidmatan rakyat yang dilancarkan sebagai projek perintis di sebuah pasar di kawasan Ipoh Barat. Memandangkan Menteri Sumber Manusia DAP, Kerajaan PH dahulu juga Ahli Parlimen Ipoh Barat. Adakah ini juga contoh lantikan politik yang umumkan projek-projek membazir berunsur politik untuk kawasan parlimen sendiri seperti diselar Teresa Kok hari ini? Adakah projek-projek di Ipoh Barat oleh Ahli Parlimen Ipoh Barat dibenarkan tapi projek di Jerantut oleh Ahli Parlimen Jerantut tidak dibenarkan? Apa pandangan Teresa, katanya? Kaunter khidmat rakyat membantu golongan berpendapatan rendah B40 dengan menyediakan perkhidmatan kaunter sementara Perkeso, Jabatan Tenaga Kerja serta Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di Pasar Awam. Ia dilancarkan sebagai projek perintis di Pasar Kampung Tawas di Ipoh pada 7 Julai 2018 dan akan diperluas ke seluruh negara. Sementara itu, pusat rehabilitasi itu pula diumumkan oleh Menteri Kewangan ketika itu Lim Guan Eng sebagai sebahagian Belanjawan 2020 dan akan melengkapkan pusat sedia ada di Melaka dalam membantu pekerja kembali bekerja selepas terlibat kemalangan. Pusat itu dicadangkan untuk dibina di Ipoh, tetapi tidak jelas sama ada ia akan berada di Ipoh Barat yang kawasan parlimennya diwakili Kulasegaran atau di kawasan lain. Artikel berita yang dikongsi oleh Najib memetik Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC mempersoalkan lokasi pusat itu tetapi tidak menyebut secara khusus sama ada ia akan berada di Ipoh Barat. Kenyataan MTUC pada laporan FMT bertarikh 21 Oktober tahun lalu berbunyi, justru MTUC menggesa kerajaan untuk menimbang semula penggunaan dana Perkeso bagi membiayai projek pusat rehabilitasi di Ipoh kerana ia berisiko menjejaskan kewangan Perkeso. MTUC pada laporan itu dipetik mempersoalkan sama ada projek itu ada kaitan dengan Menteri Sumber Manusia M. Kulasegaran selaku Ahli Parlimen Ipoh Barat. 2 hari sebelum kenyataan MTUC, Exco Sumber Manusia Perak ketika itu A.C. Banisan berkata pusat itu dijangka dibina di kawasan seluas 40.4 hektar di Lembah Kinta serta berhampiran susur keluar Laburaya Utara Selatan bagi memudahkan orang ramai mendapatkan perkhidmatan. Beberapa lokasi sudah dikenal pasti dan ia berada dalam peringkat akhir cuma tinggal kerja tender sahaja, katanya kepada Bernama. Awal hari ini, Kok menyoal Nazlan yang dikatakan terburu-buru mendapatkan kelulusan yang diperlukan untuk projek RTC di Jerantut. MP Seputih itu juga menyoal keperluan projek itu dibina pada masa sekarang memandangkan terdapat beberapa pusat teknologi dan penyelidikan getah yang beroperasi sepenuhnya dan masih memiliki kelebihan kapasiti. Mengenai perkara itu, Najib berkata, projek itu bukan sahaja merangkumi pusat teknologi, tetapi juga pusat pelancongan yang dikenali sebagai Bandar Taman Negara dan ladang getah seluas 2,000 ekar, 809 hektar. Saya tidak mahu bincang jika projek pembangunan itu baik atau tak baik, walaupun Jerantut itu memang tempat perladangan getah. Kita tunggu lembaga getah dan pengurusinya jelaskan lebih lanjut tentang projek tersebut dan bagaimana ianya akan menjana peluang pekerjaan baru dan merancangkan ekonomi tempatan pada masa krisis COVID ini, katanya. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda tidak jemu-jemu menyokong perkembangan channel ini. Untuk teruskan bentuk sokongan anda, jangan lupa like dan subscribe. Anda juga digalakkan untuk mengongsi video ini ke akaun media sosial anda.
Dan jika sekiranya anda mempunyai sebarang komen, jangan lupa tinggalkan pada ruangan komen di bawah. Pastikan komen anda sangat menjaga sensitiviti antara kaum dan juga agama serta menjaga perasaan individu lain. Terima kasih.